Okay, buka muka surat 48 Okay, right. So hari ni kita akan masuk teknik yang seterusnya, iaitu by parts. Jadi sebelum saya pergi kepada tajuk by part ni, saya nak cover je lah. Integration chapter 2 ni dia sebenarnya ada teknik tiga teknik macam saya cover semalam, iaitu kaedah by substitution, kaedah by parts dan juga partial fraction. So minggu depan lah kita akan masuk by partial fraction ni. Okay, cuma saya nak beritahu, kaedah yang kita guna ni sekiranya kalau soalan tu melibatkan hasil darab, bahagi, ada punca kuasa dan dia ada kuasa N. Okay, kalau soalan yang simple-simple yang macam atas ni, kalau nampak kat depan seconteng ni, kalau dia seketul-seketul, maknanya eksponen saja. Yang ni tak payah guna kaedah. Sebab yang ni kita akan direct je integrate. Macam yang ni dapat apa, yang ni dapat apa. Okay, so ini tak perlu guna teknik. Sebab dia adalah soalan yang melibatkan hasil tambah ataupun tolak. Tolong faham yang tu. Tapi kalau ada soalan yang nak selesaikan hasil darab, bahagi ke, macam semalam kita bincang tu, dia kena guna sama ada 3 kaedah ni. Dan nak guna 3 kaedah ni, biasanya yang pertama sekali kalau nak guna, kalau awak cari dalam internet ke apa, ataupun mana-mana subjek yang matematik ni, dia akan test dulu method substitution dulu. Boleh tak guna by substitution? Sebab dia tak ada syarat tau. By substitution ni bukan dia nak untuk darab saja, tak. Dia kadang bahagi, kadang untuk cert. Okay? Dan sekiranya kalau tak boleh guna kaedah by substitution, baru dia pergi kepada method yang kedua, iaitu by parts. Jadi by part ni bukanlah kata kaedah untuk khusus hasil bahagi sahaja, tak. Dia akan selesaikan soalan kalau kaedah by substitution ni tak boleh. Kalau by substitution tak boleh, baru dia guna by parts. Jadi nak bagi tahunya, kaedah untuk integration ni digunakan bila mana soalan tu dia tak boleh selesaikan substitution, dia guna by part. Tak boleh by part, terus dia pergi kepada by partial fraction. Okay, so yang ketiga pilihan dia by partial fraction lah. Okay, jadi sekarang ni untuk yang by substitution semalam kita dah belajar ada 5 kaedah. So 5 step ni maknanya nak kena ambil U. Dan kebiasaannya U ni yang berada dalam kurungan ataupun kuasa X dia kuasa tinggi. Kan semalam kan? Tujuan dia sebab kita nak cancel out. Kita nak potong nanti yang dah differentiate dengan dekat luar. Tu tujuan dia by substitution. Tapi kalau awak dah ambil U tu tapi tak lepas-lepas soalan dia, tak dapat jawapan ke sama dengan belakang, dia guna kaedah by parts. Okay, so ni by parts. Okay, so integration by parts secara istilah dia, okay, bila kita sebut by part ni, parts ni maksud dia bahagian. Okay, bila sebut bahagian, dia ada 2 bahagian, iaitu bahagian yang pertama awak kena differentiate. Okay, dan bahagian yang kedua awak kena integrate. Okay, jadi dia tak sama macam by substitution. By substitution awak ambil U dulu, lepas tu baru kita differentiate and then kita baru integrate step keempat. Tapi kalau untuk yang integration by parts, dia kena buat serentak. Satu bahagian kena differentiate, satu bahagian kena integrate. Okay, jadi sekarang ni saya nak terangkan pasal konsep dulu. Okay, kalau nampak dekat sini, okay, ini formula dia tau. So kalau saya tulis untuk by part ni, dia ada formula. Berbanding substitution dia tak ada formula. By part sahaja ada formula. So formula dia kalau saya salin kat sini, integrate U dV sama dengan UV tolak integrate V du. Okey, kalau nampak dekat sini, dia sebenarnya formula jawapan. Jawapan dia sebelah ni jawapan. Ni formula jawapan. Kalau nanti nak salin dia punya jawapan nanti, awak ambil formula yang sebelah kiri sahaja. So ini adalah answer. Maknanya macam product rule, ingat tak product rule? Product rule UV prime plus VU prime. Ni formula ataupun jawapan untuk produk. Tapi kalau by part, yang ni je, UV tolak integrate V du. Okay, boleh faham itu? Kemudian yang sebelah kanan tu memang formula juga ni, yang integrate U dV.
Tapi ini sebenarnya adalah soalan. Question. Okay. So soalan nanti bila kita ada macam nak selesaikan soalan integration yang memerlukan guna kaedah by part, daripada sini kita akan nampak satu bahagian tu awak kena ambil sebagai U, satu bahagian lagi kena ambil sebagai DV. Okay, jadi sebab tu nama dia by part. Ada dua bahagian awak kena ambil. Kalau by substitution dia ambil U sahaja. Dia tak ada ambil V, dia tak ada ambil DV. Okay, sebab tu nama dia by substitution. Kita ambil U sahaja and then kita integrate. Tapi kalau by part, awak kena ambil dua. Choose dua. Jadi step pertama, kita akan pilih U dan DV. Bukan V tau, DV. D tu maksud apa kalau D ni? Apa maksud D? Yes, differentiate. Maknanya D ni bukannya function biasa, dia adalah differentiate sebenarnya. Jadi sebab tu awak kena ambil D tu sekali. Betul siapa yang jawab tadi tu? Okey, jadi sekarang ni step untuk by part. Step pertama awak kena ambil U dan kena ambil DV. So ada dua kat situ. Dan step kedua, kita akan buat dua benda lah. Iaitu kalau untuk U ni, okay, untuk U kita akan differentiate. Bahagian pertama kita differentiate U, dan pada masa yang sama untuk DV bahagian kedua ni awak kena serentak buat integrate. Integrate DV. Jadi sebab tu nama dia by parts. Okey, kemudian yang ketiga, step ketiga ni kita akan masuk dalam formula. Okey, formula mana yang kita masuk? Yang atas tu, iaitu UV tolak integrate V du. Ni je formula dia. Ambil daripada atas ni je. Okey, jangan ambil yang jangan ambil kat depan tu, sebab depan tu dia soalan sebenarnya yang kita dah ambil bahagian U dengan DV. Jadi bila dah masuk dalam formula, okey, step yang terakhir, step yang keempat, kita akan integrate lagi sekali. Okey, integrate yang mana? Integrate bahagian yang ni. Dalam formula tu kan dia ada integrate VDU tu kan. Jadi awak kena integrate untuk yang ni sahaja. Barulah dia akan dapat jawapan. Okey, so setakat ni boleh faham tak? Boleh nampak dulu. Okey. So setakat ni dia punya problem dia adalah masa nak pilih U dengan DV. Kalau by substitution nak pilih U tu yang saya ajar semalam tu, kena tengok kuasa yang paling tinggi ataupun yang ada dalam kurungan untuk cos ataupun eksponen dia punya kuasa. Itu by substitution. Tapi kalau untuk by parts nak pilih U, dia ada guideline. Okey, so dalam buku awak tu, okey, dalam buku awak ini. Nampak tak sini? A right choice of U and DV. So dia ada bagi guideline, so dia tak ada masalah dekat awak. So dia punya pilihan dia tu, okay, right choice ni nama dia guideline. Macam mana kita nak pilih U dan juga DV. Dia tak boleh kita tengok suka-suka macam tu je lah. Dia kena ikut guideline ni. Sekejap, pilih U dan juga DV. Okay, so saya fokus kat sini dulu. Ya Allah. Okey. Pilihan yang terbaik ataupun pilihan yang betul untuk pemilihan U dan juga DV, dia punya dia punya teori dia adalah U ni adalah yang mudah di-differentiate dan DV ni yang mudah untuk kita integrate. Okey, so tapi macam mana kita nak tahu dia mudah integrate ataupun mudah differentiate? Jadi awak kena refer kepada akronim ni. Okey, akronim ni ditulis sebagai LPET, LPET. Okey, LPET ni dia adalah pilihan untuk kita pilih U. Okey, so U tu kita akan pilih berdasarkan fungsi yang wujud dalam soalan. So pilihan yang pertama, sekiranya kalau dalam soalan tu ada log ataupun ln, okey, ataupun ln, kita akan pilih itu sebagai U. Boleh faham Kalau tak ada dalam soalan tu ln, nombor 2 dia jatuh kepada polinomial. Okey, polinomial ni ataupun saya ajar sebelum ni algebraic lah. Algebraic ni maknanya bentuk soalan dia x kuasa n.
Okey, kalau tak ada juga log, tak ada juga polinomial, terus U tu dia akan bagi pilihan kepada X, eksponen. Okey, so eksponen lah. Dan pilihan yang keempat dia pergi kepada trigono. So trigono ni kalau dia punya function, okey. Kalau contohnya lah, log ni kalau nak tahu dia punya macam mana bentuk dia, contohnya kalau dia ada ln X. Okey, ataupun ni contoh example. Boleh contoh dalam buku tu lah. Contohnya ln X ataupun ln 4X. Kalau ada je ln gini, terus awak ambil EU tu ln X ataupun ln 4X. Kalau polinomial ni biasanya bentuk X kuasa N. Contohnya dia bagi X kuasa 4. Okey, ataupun dia bagi 2X kuasa 5. Okey, ataupun satu lagi dia bagi punca kuasa X. So kalau dia ada bentuk X kuasa 4, 2X ke 3 ke, ini akan dijadikan sebagai polinomial. Eksponen bentuk macam mana eksponen? E. Biasanya E lah. E kuasa 2X ataupun E kuasa negatif 4X. Ataupun 5E kuasa X. So kalau ada eksponen ni, eksponen pilihan yang ketiga, baru kita ambil dia. Dia kena ikut hierarki dia lah. Kalau tak ada log, tak ada polinomial, baru kita ambil eksponen. Dan pilihan yang terakhir, okay, yang last choice adalah kalau ada fungsi trigonometri. Contohnya cos 4x ke, ataupun sin 5x, ataupun tan x ke, okay, dan sebagainya. Okay, jadi nak pilih U, awak akan ambil berdasarkan guideline ni. Ingat je LPET, LPET. Hak mana wujud dulu. Kalau log ada, ambil log lalu. Okay. Dekat sini saya nak beritahu pelajar, kalau jumpa soalan, tolong kenal pasti dulu bentuk soalan tu, function apa yang terlibat. Sebab dia akan ada hasil darab ataupun bahagi antara 4 jenis function ni. Okay. Kemudian bila dah pilih U, sebab tadi kan masa step pertama, okay. Saya balik kat sini kan. Okay, masa step pertama kan dia kena pilih dua benda. Satu, kena pilih U. So U ni awak ikut formula LPET. Okay, jadi baki dia lagi function yang lain tu dia akan ambil sebagai DV. Baki soalan tu dia akan ambil sebagai DV. Okay, lepas bila dah settle dekat bahagian pilih U dengan DV ni, barulah awak boleh proceed kepada step 2, step 3, step 4 untuk dapat jawapan. Okay, so ni nak salin ke? Tak payah tak? Okay, kalau tak ada nak salin, ada nak tanya tak? Kalau nak tanya tolong angkat tangan. Ada madam. Ada? Apa dia? Baki untuk DV tu nak pergi ada ni tu. Baki tu contohnya gini. Kalau, okay, saya tengok pada soalan ni . Okay, soalan ni dia suruh buat guna kaedah by part kan? Ni kaedah by part. Okay, kalau tengok pada soalan ni, dia ada 3x, ada e kuasa x. Kalau saya salin integrate 3x, e kuasa x dx. Okay, first kali tolong kena pasti antara function kat dalam ni, function sini ni, fungsi apa yang terlibat? Eksponen. Okay, belakang ni confirm eksponen. 3x ni apa? Polinomial. Yes, polinomial. Okay, jadi nampak tak? Dia ada dua keluarga sini. Polinomial dengan eksponen. Jadi sekarang ni bila dah identify polinomial dengan eksponen ada, kita nak pilih U ni. So pilih U berdasarkan LPET. Okay, LPET. Okay, yang wujud adalah P, function P dan juga function eksponen. Jadi yang mana kena ambil U? P. P sebab 3x. Sebab dia jumpa polinomial dulu baru eksponen. Jadi yang ni dia akan pilih U, baki dia tu iaitu eksponen akan jadi DV. Jadi kalau kita nak tulis, jadi kalau masa nak tulis bermula tu, awak nak ambil U tu, awak kata gini, U sama dengan 3x. Okay, 3x kan. So ni awak dah kerat dah ni, awak dah ambil sebagai 3x. Baki tu adalah ini, ni baki dia. Tapi bila sebut baki, belakang ni kena tarik sekali. Jadi DV dia tu automatik dia akan jadi eksponen kuasa X dx. Tu maksud dia baki. Okay. Tapi janganlah ambil jangan ambil ni
yang integration apa ni macam S tu jangan ambil sebab yang tu bukan baki, yang tu memang simbol dia. Okay, boleh faham? Faham. Jadi sekarang ni kita nak try dulu tengok daripada soalan ni, kenal pasti bentuk function. Allah. Polinomial dengan eksponen. Awak nampak ke skrin saya sekarang? Pak. Tutup dah, tutup. Betul. Dia ni off sendiri je. Sekejap. Baru semangat. Okay, cuba ambil masa sekejap. Buat yang example tu, awak try tulis conteng kat bawah. Family apa yang terlibat? Keluarga function apa? Okay, polinomial Try dengan dulu. eksponen. Betul dah. Ya dah. Betul dah. Itu Eksponen. trigo. Dengan itu log. Tanda dulu kecil bawah. So hak yang pertama trigo dengan polinomial. C ke C? C? Log dengan polinomial. Polinomial dia benda sebenarnya. Oh, kalau ambil logaritmik ln dia kena ambil kena ln x kan? Jadi dia tu x belakang tu bukan polinomial. Selesai. Kan ada hot DV ni. dv dia kena ambil dx saja. Dia satu dah. dv dia kena ambil dx saja dan sebenarnya depan dx tu ada nombor Tu. Satu adalah kategori polinomial. Dia sebenarnya x kuasa. X kuasa 1. Bukan. 1 kuasa 1. Bukan. 1 per X. Bukan kok. Bukan. X per 1. Bukan. Kalau 1 x kuasa berapa sebenarnya? X kuasa X kuasa 1. X kuasa 1, x kuasa 1. X kuasa nanti 1. X kuasa kosong. Ya, siapa jawab tu? Betul. X kuasa kosong. Kalau satu, tengok kat bawah ni, sebarang nombor atas dunia ni, macam contohnya, sebelah tanya, umur awak berapa? Umur awak 21 contohnya lah. Okay, 21. Sebenarnya U21 ni bersamaan dengan 21 X kuasa kosong. Bijak tak? Kan bagi tahu orang, umur awak berapa? 21 X kuasa kosong. So sebenarnya X kuasa kosong dekat belakang tu memberi nilai 1. Jadi sebab itulah saya cover yang soalan C ni. Memanglah awak nampak ln X ni adalah keluarga log. Okey, tapi sebenarnya dekat depan ni ada nombor 1. Nombor 1 ni lah dikira sebagai polinomial. Jadi kalau nak ambil dv yang ni. So dv dia sebenarnya adalah dx. Ataupun 1 dx sebenarnya. Okay, madam. Okey, sekarang ni betul dah tadi yang khabar tu. Sekejap saya contoh lagi dalam buku tu. Contoh dah. Okey. So sekarang ni yang soalan A tadi ni, soalan A ni polinomial dan ni adalah eksponen. Okey, jadi LPET awak. Okey, polinomial tu akan jadi U dan E tu akan jadi DV. Okay, so tu cara ni lah kita nak identify. Untuk soalan B, X sin X. Okay, sin start daripada sin ni. Start daripada sin. Sin X tu trigo. Betul. Sebab saya cover gini ni sebab ada student saya, dia nampak sin ni dia pergi ambil gini. Kalau awak ambil X sin ni bukan X-Men. Bukannya kategori X-Men, dia kategori trigonometri. X sin tak pernah wujud. Yang ada adalah sin X. Ni baru kita kira sebagai trigonometri. Okay. Dan X yang seketul ni baru adalah keluarga polinomial. Jadi bila kita susun LPET, yang wujud adalah fungsi polinomial dan juga trigonometri. Jadi hak mana saya pilih U? X. Okay, X. Iaitu P lah. So U kita akan pilih P. Dan dV dia tu kita kena ambil yang belakang baki dia, iaitu sin X dx.
Okay. Sebab tu kena bagi tahu apa dia detail sini, sebab kadang-kadang pelajar bila saya ajar sekali memang faham tapi lepas tu dia tak ingat. So kalau salah ambil U dengan DV ni dia akan jadi salah jawapan dia. Step awal-awal kalau salah integrate differentiate memang akan jadi salah lah. Okay. So ni untuk soalan B. Soalan C ni, okay, awak tanda dekat ln X ni adalah keluarga log, okay. Dan kita akan assume dx dekat belakang ni adalah polinomial. Okay, walaupun kita tak nampak So bila L, P, E, T, so P akan jadi kenapa P pula? Log ada. Log, sorry, bukan tu dia. Sekejap, jadi kena ada sini log. Okay. So L akan jadi ln ataupun U, ln U. X. Dan untuk dv baki dekat belakang tu akan jadi dx. Nampaknya sampah je lah. So ni adalah dv sama dengan dx. Okay. Next, untuk soalan D, keluarga apa yang terlibat? Long polinomial. P. Polinomial. Log juga polinomial. So bila L, P, E, T, ln ni akan pilih sebagai U iaitu ln X. Dan P adalah dv iaitu X kuasa 5 dx. Okay, alright. So hopefully boleh faham saya bagi contoh dekat sini. Jadi sekarang ni nanti bila praktis nanti tolong identify keluarga yang terlibat. Okay, lepas dah siap kita dah identify. Okay, saya pergi contoh pada example nombor 1 tadi Okay, so sekarang ni 3x tadi adalah polinomial, eksponen x tadi adalah eksponen. Jadi bila kita pilih U dia sebagai 3x, okay, settle, dan dv sebagai E kuasa x dx. Okay, dan ingat tadi bahagian yang depan ni kita akan differentiate. Dan bahagian yang kedua ni kita kena integrate. Okay, so sekarang ni U ni, okay, kalau ikutkan U dia bila differentiate, dia akan dapat du over dx. dx. Okay, so bila du over dx, kita akan differentiate 3x. Dapat apa differentiate 3x? 3. Okay, 3. Okay, so sekarang ni sepatutnya lepas awak differentiate U sama dengan 3x, dia akan dapat du over dx sama dengan 3. Tapi kita akan tulis dalam bentuk du. Sebab apa? Nanti bila dalam formula jawapan, sekejap mana? Okay, ni formula jawapan tadi yang saya beritahu tadi. Formula jawapan ni dia ada sebutan du dekat belakang yang perlu kita ganti. Jadi sebab itulah yang dekat bahagian differentiate tu terus kita tukar dalam bentuk du sama dengan 3dx. Dia punya kaedah yang ni dia lagi senang daripada by substitution. Kalau by substitution nak jadikan dx sebagai penyebut. Kalau yang ni awak just darab je 3dx ni naik ke atas. So dia akan dapat 3dx. Okay, letak je dalam sebutan du tu. Okay, so untuk yang dv ni kita akan integrate. So awak integrate ni, sebenarnya d ni kalau awak pindah ke sebelah sana, okay, d tu maksudnya differentiate. Kalau kita pindah sebelah sana, dia akan jadi v sama dengan integrate. So simbol integrate tu automatik akan ada kalau alihkan d. Tapi tak payah tunjuk lah kat sini. Dia just saya nak beritahu kat sini sebenarnya kita nak integrate e kuasa x. So e kuasa x bila integrate dia akan dapat e kuasa x diri sendiri. Unless kalau kita ada kuasa 2x barulah kita bahagi dengan 2 lah. Okay, tapi yang ni dia bahagi dengan 1, so jawapan dia terus dapat e kuasa x. Dan untuk integration biasanya kita akan buat terus tambah c dekat sini. Kan setiap kali jawapan saya kata wajib tulis tambah c sebab c tu kita kena cari. Untuk yang kaedah by parts ni, tambah c ni kita tak payah tulis lagi. Kenapa? Sebab nanti kita ada integration kali kedua ni, yang integrate video dalam formula.
Jadi bila dia ada formula yang kedua, awak kena tambah C pada jawapan akhir je nanti. Jadi bahagian sini, yang atas ni, kat sini, tak perlu tulis C. Tak perlu tulis tambah C. Sebab macam jawapan tak siap lagi. Okey, so sekarang ni boleh nampak Okey, dan kita ganti dalam soalan. Okey, kalau tak nampak saya buat jalan kerja balik. Ya, ya. Screen free. Okay. Dah, okey. Okey, so sekarang ni tengok muka surat belakang tu. Okey, so dia terus ganti tau. Sebenarnya kalau tak nak tulis yang depan ni tak payah, tak apa. Tak tulis kat depan ni. Cuma awak akan tulis ni sama dengan formula dia UV tolak integrate V du. Okey. So saya akan tanda satu-satu. Okey, U yang kita ambil mula-mula tadi awak ganti sebagai 3X. Tak keluar. Okey, so U 3X. Kemudian untuk V, ni V. V tengok berdepan tadi adalah E kuasa X yang dah hasil integrate. Simbol integration kena salin balik, and then lagi sekali dia kena salin untuk V. Okey, kemudian barulah kita ganti untuk DU. So DU tadi yang kita differentiate, yang kita tukar bentuk DU. Jadi DU tadi jawapan dia adalah 3 DX. So dekat sini kita just ganti. Ini step ketiga ganti masuk dalam formula je dulu. Okey, so lepas dah ganti masuk dalam formula ni, yang bahagian depan ni memang dah jawapan. Okay, so ni memang dah jawapan dia. Awak tak perlu integrate. Awak terus darab je, dia akan dapat jawapan sampailah habis. Ni memang jawapan dia. Okay, yang kena integrate, step keempat yang saya kata tadi, step keempat kan dia kena integrate. Okay, so integrate yang bahagian belakang ni sahaja. Okay, bila E kuasa X darab 3, 3 ni sepatutnya dibawa keluar lah sebab nombor constant. Jadi sebab tu dia akan tulis ni, 3 integrate E kuasa X. Maka lagi sekali awak kena integrate. Yang ni lah step keempat. Okay, so step keempat awak akan integrate yang E kuasa X ni, maka dia akan dapat jawapan E kuasa X. Okay, so jawapan awak tinggal kat bahagian ni sahaja. So dah kira betul lah. Tak payahlah buat yang bawah ni. Kalau yang ni difaktor je sebenarnya. Jadi ni adalah pilihan sahaja kalau awak nak tulis dalam keadaan faktor. Faktor ni berlaku bila mana dua-dua ni ada item yang sama. Sebab dia ada E kuasa X, E kuasa X, dan dia ada nombor 3 dengan 3. Sebab tu dia jadi faktor. Tetapi kalau awak tak nak faktor, okay, awak tinggal jawapan sampai dekat yang saya tanda hashtag ni, dah kira betul. Itu memang jawapan dia dah. Okay, so sekarang ni boleh faham kan 4 step? Boleh. Okay, jadi praktis tu yang soalan B, soalan C tu dah ada semua jawapan komplit. Cuma tinggal awak fahamkan balik, dan kalau ada yang tak faham ke, boleh inform saya balik, nantilah saya akan terang. Tapi yang ni saya tak terang, kita terus pergi kepada praktis. Kita tengok soalan. Sebab yang ni dia tak ada jawapan dalam buku. Jadi sebab tu kita kena buat lah. Okey, jadi soalan praktis 2.6, sila integrate yang berdasarkan di bawah menggunakan kaedah by parts. So dia dah mention kat sini by parts. Jadi kena pilih U dan juga DV. Okey, nombor 1, saya akan buat step by step. Okey, nombor 1, integrate X E kuasa 5X dx. Okey, so sekarang ni kita identify dulu function apa yang terlibat. Exponent. Okey. Exponent. So belakang ni adalah exponent dan X polinomial. Betul. Jadi kalau awak nak pilih U yang mana? Polinomial. Yes, polinomial. Sebab L, P, E, T. P dulu baru E. Jadi kita akan ambil sini U adalah polinomial iaitu X. Dan jarakkan sikit, awak ambil DV adalah baki dia. So baki dia apa? E5X dx.
Betul. E5X dx. Jadi kalau saya tanda highlight kat sini, bahagian belakang ni awak akan ambil sebagai dx lah. dv. Dan yang x ni dia akan ambil sebagai u. Okay, so sekarang dah settle dah. Step pertama dah settle, awak dah ambil u. Okay, ni step pertama Step pertama dah settle. Step kedua, awak kena differentiate dan juga integrate serentak pada satu step yang sama. So differentiate, dia akan tulis sini du over dx sama dengan, okay, differentiate x 1. Dan pada masa yang sama, jadikan du sebagai penyebut. Jadi dx ni naik atas lah, darab dengan 1. Maka dia akan dapat du sama dengan dx. yes, dx. nak tulis 1 dx, nak tulis dx, dua-dua betul. Tapi kalau boleh, tulis dx je. Okay, stop sampai situ. Dah siap dah awak punya differentiation. Kita sambung kepada integrate sebelah dia. So integrate ni, okay, macam saya beritahu tadi, D ni sebenarnya kalau pindah sebelah sana, dia akan jadi simbol integration. Jadi V sama dengan integrate Eksponen. Okay, betul. Jadi apakah jawapan integration dia, V dia? 5i. Salah, bukan 5i. I 5x. Kalau integrate kena per. Yes. 5x. Kalau jawapan 5i tadi tu betul. 5i tadi tu kalau differentiate taruh depan. Kalau integrate kena bahagi. Benar. Okay, so siap dah lah step yang kedua. Awak differentiate dan juga awak integrate pada masa yang sama, iaitu step yang kedua. Okay, yang ketiga. Kena buat apa yang ketiga? Ganti. Kena masuk formula. Betul, ganti dan masuk dalam formula. Jadi, saya akan buat kat sini sama dengan terus. Awak tak payahlah buat formula terus tu. Okay, buat je sama dengan, okay, UV tolak integrate V du. Okay. So sekarang kita akan salin dia punya salah satu lah. Okay. So yang pertama ni kita kena ambil U dulu. So U yang mana? U adalah X. So kita akan ambil sini X. Okay, untuk V? V tu yang Okay. integrate. Okay, yes. V yang ni, yang hijau yang dah hasil integrate jangan ambil yang dv tu. Dv bukan, kita ambil V yang ni. Jadi V dia kena ganti dua kali. Satu yang sebelah kiri yang UV tu dan satu lagi integrate. Jadi dia akan dapat sini E kuasa 5X. Kalau dah faham tu terus salin lah. Bahagi 5. Okay, tutup kurungan. Tolak integrate. Okay, lagi sekali gantikan V. Okay, dan last sekali gantikan dv. Du. So du adalah du yang mana du? dx. Yes, dx. Okay, so du ni kalau awak nak ambil hasil gantian dia, ambil yang ni. Jadi kalau awak nampak yang saya highlight ni, ada 3 je yang kita kena masuk dalam formula. Okay, so dah settle kat sini. Nanti kalau dalam kuis nanti, kalau dah buat betul masuk dalam formula yang betul, dia akan dapat satu calculation markah. Sebab menggunakan formula yang betul dan hasil differentiate yang betul. Okay, jadi sekarang ni kita satu markah untuk bahagian formula. Atas ni adalah differentiate satu markah, integrate satu markah. Okey, sekarang ni bawah, yang depan tu kalau kita darab, X darab eksponen kuasa 5X, dia akan dapat X eksponen kuasa 5X per 5. Okey, so yang ni memang dah jawapan dia, tak payah usik. Tolak dengan, okey, yang ni kalau boleh, per dengan 5 ni, dia boleh tarik keluar tau, untuk dapatkan hasil pecahan nombor dia. Sepatutnya dia akan dapat sini 1 per 1/5. Tapi kalau tak nak tarik dia keluar, awak terus je integrate sebab dia tak ada apa-apa dah kat belakang ni. Dia just E kuasa 5X per 5 dengan dx.
So belakang ni dia di add saja, boleh differentiate. Dan yang ni dia akan dapat jawapan dia akan dapat E kuasa 5X bahagi berapa? Bagi di Okey, kalau ikutkan dia memang bahagi dengan 5. Tapi ada satu lagi dia kena darab dengan 5. Kenapa? Sebab integrate kena dapatkan dia punya U prime dia dulu. So U prime untuk eksponen kuasa 5X adalah 5. Jadi hasil differentiate tu kena darab dengan 5 kat bawah. Okey. So jawapan akhir dia awak tulis sebagai X eksponen kuasa 5X per 5 tolak eksponen kuasa 5X per 25 dan tambah dengan C. Okey. Jadi inilah jalan kerja untuk by part sampai dapat jawapan setelah awak dah gantikan dalam formula. Okey. Setakat ni ada tak nak tanya? ada. Kiranya boleh faham lah Kang. Dia masa mula-mula tu je lah yang nak ambil U dengan DV. Biasa pelajar buat silap. Dia kalau salah ke atas, bawah tu memang akan jadi salah. Cuma kalau awak ada formula by part ni paling kurang akan dapat method 1 markah. Walaupun jawapan akhir salah. Okay, sebab tu lah matematik ni dia bukan jawapan akhir je yang kita tengok. Dia nak tengok step dia tu. Okay, jadi sekarang ni okay, so kalau tak ada masalah, saya bagi masa 2 minit untuk awak salin ataupun nak tanya, and then kita proceed kepada soalan yang seterusnya, praktis ni. So ada 10 minit lagi, kita boleh bincang lah sekejap. Praktis, saya nak tunjuk lagi example mana, nak tunjuk sekejap. 1, 2, 3, 4 dah tunjuk. Nombor 5 saja. Nombor 5. Nombor 5. Senang apa? Menang. Nombor 6 sama je dengan nombor 5 sebenarnya. Kejap. Ke nombor 3? Boleh tak? Boleh lah. Okey dah saya ambil. Sebab nombor 2, 3, 4 tu dia lon. Jadi saya akan ambil satu je, iaitu nombor 3 lah saya ambil. Okay, yang ni saya ambil nombor 3. Lepas tu antara 5 dengan 6 tu sebab dia soalan fungsi trigonometri. So saya ambil salah satu. Ambil nombor 6 pun tak apa sebab ia ada negatif dengan cos tu. Nombor 5 dengan 6 tu lebih kurang je lah. So nanti boleh tengok contoh. Okay, so sekarang ni kita try buat nombor 3. Nombor 3. Kalau tu saya bagi masa 2 minit. Cuba salin dulu soalan dalam kertas tu dan buat. Dan sambil tu saya akan contoh kat depan ni untuk awak tengok. Okay, kita buat nombor 3 dulu . Okay.
Okey, soalan nombor 3, x kuasa 2 ln x. Jadi ada polinomial dan juga ln. LPET, L pad dulu. So L akan jadi U. U dia akan ambil ln x. Okey, so saya akan tanda lah, ni akan jadi U. Okey, walaupun U ni berada di tengah-tengah, bila awak nak ambil dV, so dV ni dia kena ambil baki dia iaitu x kuasa 2. Dan jangan lupa yang belakang ni dx pun kena ambil sekali sebagai dv. Okay, so dapatlah u sama dengan ln x dan dv sama dengan x kuasa 2 dx. Okay, settle step pertama. Okay, step yang kedua kita akan differentiate du over dx. Differentiate ln dapat Satu per X. okay, betul, 1 per x. Dia terbalik dengan integrate kan. Kalau integrate 1 per x dapat ln x. Kalau differentiate ln dapat 1 per x. Okey, jadi sekarang ni bila kita nak darabkan, nak jadikan du sebagai penyebut, okey, dx ni saya akan darab duduk kat tengah-tengah. Saya duduk kat sini. Jadi bila saya tulis du tu dia akan dapat 1 per x dx. Okey, itu satu cara. Kalau tak nak 1 per x dx, boleh juga kalau awak darabkan dx ni ke atas dekat 1. Bila darab ke atas 1, dia akan jadi dx per x. Pun boleh. Tapi hati-hatilah kalau awak tulis gini, jangan pergi cancel pula x dengan x gini. Sebab x dengan x dia tak boleh potong. Okay? Jadi ikutlah cara mana yang awak tu, asalkan dua-dua adalah betul. Okay, so dapatlah du 1 per x dx. Next, sebelah kanan, ya. Kalau yang V tu boleh tak kalau X kuasa 2 tu jadi X kuasa 3 per 3? Betul. Memang tu jawapan dia sebab integrate X kuasa 2 akan tambah kuasa dia. Betul tak? Lepas tu buat lalu ke macam? Agak ni? Kena buat lalu atas tu lah. Buat lalu atas tu sebab kayak gini nak kena ganti dalam formula. Jangan tinggal sampai sini je. Kalau tinggal sampai sini salah lah. Sebab awak tak integrate lagi. Okey. Okay. Jadi sekarang ni lepas dah siap dah awak integrate tu, integrate ingatlah. Ini dia kena tambah 1 lah. Tambah 1 bahagi tambah 1 sebab ialah keluarga algebrik. Okay, settle dah. Bila settle sini baru kita masuk dalam formula. Jadi masuk dalam formula buat dia sama dengan uv tolak integrate v du. Okay. So u yang kita ambil adalah ln x. V adalah x kuasa 3 per 3. Tolak integrate. V lagi sekali kena salin x kuasa 3 per 3. Dan du adalah 1 per x dx. Okay. Okay, jadi sekarang ni awak dah sampai step ketiga. Maksudnya awak dah masuk dalam formula. Tinggal untuk awak darabkan bahagian depan dan belakang tu kalau boleh kita simplify dulu sebelum kita integrate. Jadi yang depan ni kalau ln x darab x kuasa 3, dapat apa jawapan dia? Madam? Ya. Ya betul selesai. X kuasa 3 ln X. X kuasa 3 ln X. Okey, betul. X kuasa 3 ni dia akan darab tarik ke depan. Kena ingat ln X dia tak boleh kacau. Jadi kita akan tulis X kuasa 3 ln X perkan semua dengan 3. 3. Ataupun nak tulis X kuasa 3 per 3 ln X. Dua-dua betul. Okey, kemudian yang belakang. Okey, belakang ni kita tolak. Belakang ni kalau kita tengok ni, belakang ni dia tak boleh integrate terus lagi sebab dia ada 2x. Sini x, sini x. Jadi dia kena permudahkan dulu. So kalau nak permudahkan, awak cancel out je lah. Maknanya kalau sini x kuasa 1, x ni dia akan potong dengan 2, dia potong dengan 3 dapat 2. Jadi kat situ dia akan dapat dia punya apa ni? Soalan tu sebenarnya adalah x kuasa 2 per 3 dx. Tulis balik, kita simplify dekat sini.
Kadang-kadang dia per 3 tu tak ada sebab dia tengok kepada jenis soalan. Kalau dia tak ada per 3 tu tak apalah. Dan kalau belakang ni contohnya dia tak ada 1/x gini, dia just terus direct dx. Jadi awak tak perlu nak cancel apa-apa dah, terus kita integrate x kuasa 3/3 tadi. Okey, yang ni disebabkan dia ada 1/x. Jadi sebab itulah kita kena permudahkan dulu bahagian tu untuk kita dapatkan jawapan. Okey, so sekarang ni integrate. Okey, depan ni kita salin balik. Okey, siapa dapat jawapan untuk integrate x kuasa 2/3? X kuasa 2/3 dapat apa? Kenapa mute? X kuasa 2/3. Salah. Darah Kuasa 3/9 banyak. Betul. X kuasa 3/9. Sebab dia kan kena tambah kuasa. Tambah 1, 2 tambah 1 dapat 3. Jadi dia akan dapat sini X kuasa 3 dah. Lepas tu dia bahagi dengan 3 asal kali hitang ni dia akan darat dengan 3. So dapat 9 sini. Tambah dengan C. Okay, dia log out lagi. So nombor 5. X kecil yang depan ni adalah polinomial. Dan sin 2x ni adalah trigonometry. So kita ambil U, LPET adalah P, X. Dan DV adalah sin 2x dx. Okay, ni baki dia So kita akan differentiate U X S1 1. So jadikan du sebagai penyebut dx. Betul. Okay, V kita alihkan integrate ke sana. So dapat V integrate sin 2x dx. Okay, so integrate sin. Negatif cos. Okay, betul. Negatif cos 2x. Bahagi dengan 2. Sebab yang ni dia balik asal masa kita buat yang differentiate trigonometry tu. 2x ni dikira sebagai u. Jadi bila kita differentiate u ni dapat u prime 2. So dia kena jadi hasil bahagilah. Okay, settle kat situ. Kita terus masuk dalam formula. Maka sama dengan uv tolak integrate v du. Formula ni kalau dah ingat memang dia akan bagi. Tapi sebenarnya kalau buat tutorial boleh hafal dah ni. Cuma dia confuse sikit lah macam product rule dengan quotient rule kan. Sebab yang ni by parts. Okay, so U adalah X V negatif cos per 2 tolak dengan integrate. Okay, lagi sekali salin untuk V negatif cos 2x per 2 dan du adalah dx. Okay. Jadi sekarang ni jawapan depan tu macam mana kita nak tulis jawapan dia? Negatif cos 3x. Salah. X negatif cos 2x. X negatif cos salah. Negatif x cos 2x. Betul. Negatif duduk depan dan x tu dia tak boleh kacau dengan 2x belakang. Jadi dia kena tulis negatif dulu negatif. Dua jawapan pertama tadi salah yang cos 3x salah. X negatif cos x pun salah. Jadi dia kena tulis negatif x cos 2x dan semua tu akan bahagi dengan 2. Negatif ni tolong ingat dia bawa ke depan dulu. Okey, lepas tu yang belakang ni kalau awak nampak negatif ni dia jumpa dengan negatif ni. So dia akan dapat Positif. positif. Okey.
Bila dia positif, okay, so dekat belakang ni nampak macam complicated, tapi sebenarnya kita tak nak simplify apa dah. Sebab belakang ni memang dia di-X sahaja. So kalau dia di-X sahaja, kita terus boleh integrate je lah. So kita fokus dekat cos 2x ni. Kalau awak integrate cos, dapat apa kalau kita integrate cos? Sin. Okay, sin. Jadi dekat sini terus kita buat sin 2x. Okay. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 4. Betul, 4. Okey, baru nak kata salah tapi betul lah tu. Sebabnya 2 tu hak bawah ni dia akan darab dengan hasil differentiate 2x tadi. So dia akan dapat 4. Jadi last kali letak tambah C terus dapat jawapan. Betul. So siapa yang jawab tadi yang betul lah? Berempat. Okay. Faham. So kiranya C adalah jawapan kita C. Ada masa. Ha? Besok ni berapa markah tu? Yang ni biasanya 4 markah ataupun 5 markah. Okay, so kalau saya bagi markah sini, masa awak pilih U dengan differentiate sini 1 markah sebabnya kan pilih U dengan DV tu kalau salah dia hilang markah. Jadi differentiate betul, integrate betul 1 markah. Masuk dalam formula ni betul 1 markah dan last kali jawapan akhir dalam keadaan integrate 4 markah. Budak ni sabar je lah. Sekiranya kalau soalan ni keluar final exam nanti, okay, final exam dan dia dok cover pun kena guna by part ke kena guna by substitution. Jadi bila dok cover, awak kena buat dulu by substitution tu, try boleh dok buat yang tu. Kalau dok leh baru kita buat by substitution. Jadi dekat situ dia akan jadi satu lagi extra markah iaitu menggunakan kaedah by parts. Pemilihan awak buat step ni pun dapat 1 markah dah. Okay? Tapi tak apalah, untuk kuis biasanya saya akan keluar yang bentuk yang simple macam ni sebab nak tengok betul tak buat U dengan DV tu. Okey, jadi sekarang ni sebelum saya habis 3 suku, saya nak khabar je lah, tolong siapkan soalan yang praktis ni. Kalau nak cuba buatlah sebab saya bincang soalan nombor 1, 3 dengan 5 je. Jadi nombor 2 ni sebenarnya dia sama je. Nombor 2 ni boleh tengok macam nombor 3. Nombor 4 pun sama dengan macam nombor 3. Nombor 6 ni saya nak tunjuk dah tadi tapi dah habis ni. Tapi cuma dia sama je lah. Dia macam sin dengan cos dengan sin sahaja. Okay, tolong buat yang ni ya. InsyaAllah. Nak jawapan 2, 4, 6. Benda nak jawapan akhir ke? Okay. Jawapan saya dok buat lagi ni. Nanti saya bagi dalam WhatsApp untuk awak check untuk final answer. Jalan kerja dok marin saya bagi dah yang marin tu. Okey. Ya, dah. Okey, so sekarang ni dah habis dah tajuk ni, maka last sebelum kita pergi pada minggu depan untuk discuss soalan tutorial, semalam saya dah bagi tugasan untuk siapkan soalan nombor 3 ni sebab nombor 3 ni dia guna kaedah by substitution. Jadi buatlah A sampai H, check jawapan akhir. Hari ni tolong tambah satu lagi buat latihan iaitu guna nombor 4 ni guna kaedah by part. So dia ada sampai G je. Okey, sampai G sahaja. Okey, cuma A dengan B ni dia bagi pilihan pada awak iaitu dia dah bagi tahu awal-awal dah U dia apa. Jadi awak ambil je lah yang tu. Okey. Cumanya pastikan jangan ambil U X ni salah, bukan jangan ambil X belakang ni. Kalau ambil X belakang ni salah lah, bukan X yang ni. Sepatutnya X dia yang depan ni. Okey, sebab yang sin dekat belakang ni adalah fungsi trigonometri. Ingat awak. Ya? Ingat awak senang apa? Okey. Oi, dia kata senang bodoh Okey, soalan saya nak cover je lah. Soalan A, B, C, D, E dengan G ni dia boleh identify keluarga LPET. Okey. Kecuali soalan F. Jadi soalan F ni kalau awak tengok integrate X punca kuasa 1 tambah X. Awak rasa di keluarga mana yang ada dalam ni? Polinomial. Okey. Hak ni polinomial. Dah hak ni?
Sama madam. Polinomial Oh. juga. Sama. Dah kalau dia keluarga sama nak pilih hak mana you? Ambil hak X madam. Sebab apa? Sebab ia easy. Ya, betul. Ui. Sebab ya E. Betul. Saya nak cover. Tiga betul apa lah. dia? Baik Adam. Serius. Belajar mengalah. Dia jawab. Di bola. Baru nak Adam marah tolak. sikit. Tiba-tiba boleh jawab. Okey, betul lah. Sebab kayak gini, dia sebenarnya dia bagi guideline. Dia U tu memanglah LPET. Tapi bila lah contohnya keluarga polinomial tu wujud sekali serentak, dia kena buat pilihan iaitu U ni yang mudah, easy. Yang betul lah easy ni. Yang mudah untuk differentiate. Jadi kalau X dengan tadi soalan tadi kan, X dengan punca kuasa 1 tambah X. Dan kalau tengok dua bentuk ni, memanglah senang kita nak differentiate X. Sebab tu kita akan ambil X tu sebagai U. Okay? Easy. Jadi Kang, saya baru nak marah kau. Okay. Jadi Kang, nak kabarnya soalan F ni kalau boleh buat adalah satu bonus untuk awak. Tapi kalau tak boleh, awak tinggal je buat soalan G lalu. Sebab F ni saya akan bincang next week. Okay, kalau awak cari dalam internet, sebenarnya dah banyak dah soalan ni dibincangkan. Sebab kadang-kadang ada pelajar tanya macam mana kita nak buat kalau keluarga polinomial tu serentak. Dua-dua polinomial, nak pilih pun LPET. Jadi jawapan dia adalah yang mudah differentiate ataupun easy tadi. Okay? Ya. Okay, right. So, saya rasa saya stop sampai sini dulu. Ada tak lagi soalan? Ada madam. Oh, tak ada wis. F tu tak Tak payah. lupa saya buat keluar soalan kuis hari ni. Allah dengan Adam kita. Mejah dam. Okay, alright. Tapi saya ingatkan lagi sekali untuk kuis dengan test tolonglah cuba usaha buat sendiri. Salah tak apa, dia ada markah. Saya tak akan gagal lagi ke budak kalau dia tak dengar kata saya. Dok mari kuis ke dok mari hak termasuk dia nak tolong. Tapi kalau dia mari, dia jawab walaupun salah, dia tetap ada markah. Tolong buat sendiri supaya saya tahu itu adalah level kefahaman awak untuk subjek ni. Takkan kalau nak hampir-hampir tu memang saya akan tolong. Sebab tu saya suruh awak tu tutorial, suruh mari kelas. Tak semua orang pandai matematik tapi boleh usaha insya-Allah. Apa dia nak tanya benda? Benda kuis. Kuis Selasa. kalau saya cover tadi hari Selasa depan 15 bulan 6 lepas kita discuss tutorial dari Isnin tu. Okay, Hari madam. Selasa. Okay. Soalan tutorial je lah awak study nanti soalan tutorial sebab soalan kuis dia keluar soalan nombor 1, 2, 3, 4 dengan nombor 5 ni. Lebih kurang gitu je lah sebab dia keluar teknik dan juga yang basic je. Okay, so 3 suku dah sekarang. Kalau tak ada apa-apa soalan lagi, sila buat soalan tutorial nombor 3 dengan 4 dan jumpa minggu depan insyaAllah untuk kita discuss. Okay, terima kasih semua yang mana yang participate tadi. Dan Thank you Adam. depan. Okay, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Salam. Assalamualaikum. Salam. Okay, madam. Thank you, Miss. Okay, sama-sama. Hmm.